Assalamualaikum, saya Muhammad Alif Aikal bin Hashim, nombor metrik 283254. Assalamualaikum, saya Muhammad Farid Zainal, nombor metrik 283263. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afira Afni binti Abang, nombor metrik 283300. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Huzaimah binti Suhaidi, nombor metrik 283337. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan panduan ubah suai kenderaan persendirian. Dasar awam boleh ditafsirkan dengan berbagai-bagai maksud dan pengertian. Secara literalnya, dasar awam ialah apa jika projek atau perancangan daripada pihak kerajaan untuk faedah dan kepentingan kepada rakyat atau kumpulan sasaran. Ahmad Atori Hussein menyatakan bahawa dasar awam ialah program atau projek yang dirancang oleh kerajaan yang mempunyai tujuan dan matlamat tertentu. Pada masa kini terdapat berbagai dasar dilaksanakan oleh pentadbir awam, namun terdapat beberapa dasar kerajaan tidak diketahui dan kurang dipahami. Pada tugasan kali ini, kumpulan kami akan mengupas dasar yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ yang bertajuk Panduan Ubah Suai Kenderaan Persendirian. Jadi saya akan menerangkan mengenai tujuan. Garis panduan ini diwujudkan bertujuan untuk menerangkan kepada pengguna kenderaan berkaitan piawaian atau syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh proses modifikasi kenderaan, persendirian dan kenderaan perdagangan tanpa perlu melakukan permohonan di jabatan ini. Tujuan seterusnya adalah modifikasi yang disarankan hanya melibatkan pengubahsuaian kecil atau permasangan alat kelengkapan tambahan, iaitu pemasangan aksesori yang tidak mengubah identiti serta tidak mengganggu ciri-ciri keselamatan kenderaan di mana Seksyen Kurungan 12 Akta Pengangkutan Jalan 1987 telah menetapkan keperluan undang-undang mengenai sebarang pengubahsuaian kepada kenderaan sebelum dan selepas pendaftaran, iaitu pemeriksaan kenderaan motor dan pemberian maklumat kepada ketua pengarah. Seterusnya adalah kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran dasar ini adalah pemilik kenderaan di Malaysia. Ramai pemilik kenderaan sekarang mempunyai keinginan untuk melakukan ubah suai kenderaan mereka tetapi tidak mengetahui apakah ubah suai yang boleh mereka lakukan. Terdapat pemilik kenderaan yang melakukan ubah suai kenderaan sehingga menyalahi undang-undang dan membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Oleh itu, adalah penting untuk kita menyebarkan panduan ubah suai kenderaan persendirian kepada pemilik kenderaan di luar sana. Untuk sesetengah pemilik kereta, ubah suai kenderaan mungkin dianggap sebagai satu keperluan dan hobi bagi menambahkan seri dan memantapkan lagi fungsi kereta tersebut. Namun, tahukah anda bahawa pengubahsuaian kereta sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya dan perlu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Berikut adalah merupakan ubah suai yang dibenarkan oleh JPJ tanpa perlu melakukan permohonan. Yang pertama adalah pemasangan spoiler, side skirt dan aerofol pada kenderaan di mana mestilah tidak boleh melebihi 100 mm diukur dari bahagian luar tayar belakang. Yang kedua pula adalah pemasangan door visor pada kenderaan di mana hendaklah tidak boleh melebihi 100 mm lebar dan tinggi. Yang ketiga pula adalah pemasangan tambahan bumper pada bahagian hadapan atau belakang kenderaan dan protecting guard pada bahagian hadapan kenderaan. Bagi pemasangan bumper atau protecting guard di bahagian depan atau belakang tidak boleh melebihi 50% daripada besi roda kereta. Bagi pemasangan protecting guard pula tidak boleh menutupi lampu kenderaan dan tidak mempunyai bucu-bucu tajam atau bahagian yang terlujur keluar melebihi 100 mm. Protecting guard yang dipasang tidak boleh melebihi 100 mm daripada keseluruhan kenderaan. Bagi pemasangan rim dan tayar yang lebih besar, pemasangan tayar yang lebih besar sehingga mengubah ketinggian keseluruhan kenderaan tidak dibenarkan. Jika rim ataupun tayar yang lebih besar digunakan, ia perlu ditutup sepenuhnya dengan menggunakan mudguard atau mud flap. 5. Pemasangan sunroof, moonroof, canvas di atas bumbung kenderaan mesti dilakukan dengan hanya menepuk sebahagian bumbung tanpa melibatkan pemotongan pilar bumbung asal atau pemotongan pada chassis kenderaan. Ubah suai berkenaan mesti dilakukan pada bahagian tengah bumbung sahaja dan tiada kesan sambungan atau timpalan mana-mana bahagian yang lain. 6. Pemasangan membawa tangga, board atau surfboard.
Para bumbung perlu dipasang dengan kukuh pada kenderaan dan ukuran tinggi tidak boleh melebihi 230 mm dari paras bumbung. Lebar dan panjang para bumbung tidak boleh melebihi luas bumbung. Tangga atau bot atau surfboard yang dibawa di atas para bumbung tidak boleh melebihi bahagian hadapan dan belakang kenderaan. Roda hadapan kereta mesti mampu menanggung sekurang-kurangnya 20% berat bot atau surfboard. 7. Penukaran kotak gear manual atau auto. Tiada pengubahan struktur dilakukan pada front cross member, steering linkage dan steering box. Tiada penguasbaian pada base mounting dan tiada kifalan pada struktur tambahan mounting. Tiada penguasbaian pada base engine, mounting dan tiada kifalan pada struktur tambahan engine mounting. 8. Pemasangan kanopi hanya dibenarkan untuk kenderaan jenis twin cab pickup sahaja, di mana jumlah penumpang adalah 5 orang. Panjang, tinggi dan lebar kanopi tidak boleh melebihi dimensi asal kenderaan. Tempat duduk tambahan tidak dibenarkan dipasang pada lubang kanopi tersebut. Lampu brek ketiga perlu dipasang di bahagian belakang kenderaan selepas kanopi dipasang. Yang ke-9, pemasangan winch bar, side step, red belt dan snorkel perlu dipasang dengan kuat dan kemas supaya tidak mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Tidak boleh melebihi 150 mm keseluruhan lebar kenderaan dan tidak boleh menutupi lampu-lampu dan nombor plat kenderaan. Tidak boleh mengganggu identiti asal kenderaan. Pemasangan roof rack ataupun para bumbung ataupun bike carrier. Ukuran tinggi pemasangan para bumbung tidak boleh melebihi 230 mm dari paras atas bumbung dan lebar serta panjang mestilah tidak melebihi luas bumbung. Ukuran basikal pula di atas bumbung tidak boleh melebihi bahagian atas, belakang dan tepi bumbung serta perlu diikat dengan kuat dan kemas. Pemasangan bag carrier pada bahagian belakang kenderaan tidak dibenarkan. Seterusnya untuk pemasangan spotlight. Pemasangan spotlight dibenarkan pada kenderaan 4x4 sahaja. Spotlight mestilah berwarna putih atau amber sahaja dan dipasang di bahagian hadapan kenderaan sebagai tambahan kepada lampu sedia ada. Pemasangan spotlight di atas bumbung kenderaan tidak dibenarkan. Hanya 2 unit spotlight sahaja boleh dipasang. Spotlight hanya boleh digunakan semasa aktiviti off-road sahaja dan perlu ditutup apabila di atas jalan raya. Pemasangan spotlight tidak boleh melebihi ketinggian 5 kaki ataupun 1524 mm dari permukaan jalan. Ini adalah di antara ubah suai yang dibenarkan dan tanpa membuat permohonan kepada pihak JPJ. Selain ubah suai tersebut adalah tidak dibenarkan dan terdapat ubah suai yang perlu kebenaran JPJ terlebih dahulu. Ubah suai kenderaan tanpa kebenaran JPJ, pengangkutan dan jalan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 6 atau pengangkutan jalan raya 1987 dan Peraturan 138 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 170/59, iaitu jika disampaikan kesalahan, hukuman denda boleh dikenakan tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi daripada 6 bulan. Akhir sekali, secara keseluruhan yang dapat disimpulkan di sini, bahawa tujuan utama dasar-dasar yang digubal oleh pentadbiran awam adalah bertujuan untuk kepentingan dan menjaga keharmonian sesebuah masyarakat. Panduan ubah suai kenderaan persendirian yang dibuat oleh JPJ adalah untuk bertujuan agar pemilik kenderaan di Malaysia tidak sewenang-wenangnya mengubah suai kenderaan mereka sehingga boleh menjejaskan keselamatan penggunaan jalan raya yang lain. Namun begitu, tidak semua pemilik kenderaan peka dengan panduan ini, maka hendaklah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memberi kesedaran kepada kumpulan sasaran. Justru itu, diharapkan dengan pematuhan dasar pentadbiran awam sebegini, ketenteraman dan keharmonian di negara kita dapat dikekalkan. Sekian, terima kasih.